Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha, Cikgu Malik, Timbalan Pengarah, Sektor Pembelajaran, VIP kita daripada UiTM Merbuk, selamat datang. KPPK, KPP, seterusnya tuan-tuan PPD dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang kita raikan pada hari ini. Topik kita semakin berat, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, relax sajalah. Kita takkan boleh kompres dalam tempoh 15 minit untuk memahami semua. Saya hanya akan go through beberapa item-item yang penting saja. So ada 5 topik yang saya akan bawa. Tanggungjawab tuan-tuan dan puan sebagai ketua jabatan. Yang keduanya pematuhan tata cara kewangan. Baru-baru ni kita discuss secara serius. Etika di media sosial, gangguan seksual dan juga dadah. Okey, next. Okey, tuan-tuan dan puan, next. Selalu kita recap benda ni. Tuan-tuan dan puan terikat dengan perkara di bawah peraturan 3C-1 iaitu kawalan dan pengawasan di bawah tanggungjawab tuan-tuan dan puan. Ini saya perlu ingat sebab tuan-tuan dan puan adalah ketua jabatan. Compound adalah milik tuan-tuan dan puan. Okey. So sekiranya ada pelanggaran, tepat salah tuan-tuan dan puan ambil tindakan seberapa segera yang boleh. Sekiranya tidak mengambil tindakan, tuan-tuan dan puan terikat di bawah peraturan 3C-2 iaitu disifatkan cuai, tidak bertanggungjawab, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Baik, clear Next. Okey, tuan-tuan dan puan, yang ini benda yang selalu kita sebut. Okey, di bawah aku janji, di bawah 4-2, saya sebut jelah di sini kita janganlah membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi. Kita juga hendaklah berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi bercanggah dengan tugas awam. Okey, jangan C-nya 4-2C ini berkelakuan dengan apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah. D, memburukkan nama dan mencemarkan nama pemerintahan awam, very general. E, kurang cekap ataupun kurang berusaha. F, tidak jujur ataupun tidak amanah. E, tidak bertanggungjawab. H, iaitu cuba membawa apa-apa pengaruh luar masuk ke dalam kawasan sekolah. I, ingkar perintah, dan terakhir sekali J, cuai. Jadi tuan-tuan dan puan, ketika melakukan apa-apa pelanggaran boleh masuk di bawah kategori A sampai J bila-bila masa saja. Okey, so berhati-hati tuan-tuan dan puan, especially yang berkaitan dengan prosedur-prosedur kewangan. Okey, next. Okey, di bawah ni tadi Ustaz Syauqi pun ada sebut tentang SPI ni, surat siaran bilangan 9/2023 yang bagaimana Ustaz Syauqi kata memang benar memang sudah ada ketua jabatan yang telah dikenakan tindakan tata tertib sebab tukar fungsi sekolah, tukar fungsi kelas. Okey, jadikan staff room, asrama dijadikan bilik gym, macam-macam lah, memang ada yang dah kena. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk meraihkan pembukaan sekolah sesi baru ni, tolonglah tuan-tuan dan puan bekerjasama dengan jabatan untuk kita mantapkan benda ni. Fahami SPI 923, jangan tuan-tuan disebabkan terlalu eager dengan pembangunan, maka kita tersalah langkah lah. Alright. Okay, next. Okay, tata cara kewangan, next. Okay, yang ni kalau tuan-tuan dan puan ikut aspirasi yang kita pun baru habis bengkel di Langkawi itu, ditekankan tentang ABT. ABT memang banyak. Kita ada juta ABT tuan-tuan dan puan. Juta nilai dia. So hari ini kita dah bersepakat pelanggaran mengenai ABT tidak semata-mata hanya untuk dibayar balik. Kita akan ambil tindakan tertentu atas kapasiti cuai. Cuai ni kita jangan pinpoint pada PT kita yang buat kerja saja. Mesti ada peraku 1, peraku 2. Kita tengok diri kita balik, dekat mana kita berada. Kalau kita berada di peraku 2, dengan kita pun kita akan kutip. Jadi tuan-tuan dan puan, juta tuan-tuan dan puan. Jadi ini pun dalam aspirasi KSU cakap, dia bukan hanya semata-mata loan, kita akan ambil tindakan tertib. Okey? Raikan pembukaan sekolah dengan semangat tuan-tuan dan puan. Okey, next. Etika media sosial. Okey, ini benda yang paling common lah. Next. Okey. Saya recap balik Next. Okey, di bawah SPI bilangan 11/2023 ni adalah amat dilarang di dalam SPI ini mendedahkan maklumat rasmi, dokumen sulit, memberi atau berkongsi komen negatif berkaitan isu yang melibatkan arahan KPM, JPM, PPD dan juga pentadbir sekolah.
Seterusnya itu membuat pernyataan provokasi yang menyentuh isu menyalahi undang-undang dan sensitiviti. Yang last kali itu berkaitan dengan 3R lah, dan juga keselamatan negara. So ada di kalangan rakan-rakan kita di sekolah yang dah dibawa disebabkan isu-isu 3R lah selalunya. So jangan terlalu seronok dengan peranti, topik kita semakin berat. Okay? Alright, next. Ini sama juga yang tadi, iklan saja. Seterusnya, gangguan seksual. Next. Gangguan seksual ni tuan-tuan dan puan yang macam mana yang Tuan Haji Man bagi tahu tadi ni, hari ini fungsi kita dah bertukar. Sekiranya berlaku gangguan seksual, on top of kepada mak bapak yang buat laporan polis, tuan-tuan dan puan wajib buat sekarang. Wajib untuk buat laporan polis sekiranya ada pelanggaran berkaitan gangguan seksual di sekolah kita. Kita jangan menyembunyikan. Kalau gangguan seksual itu dilakukan pada 5 orang, satu mak bapak je buat dah memadai, tak boleh. Tuan-tuan dan puan kena buat untuk cover 5 kes. Okey, cover 5 kes. Yang lain-lain tuan-tuan boleh baca lah, saya buat SPS sebelah 23 ni. Alright, so next, yang dadah. Dadah sekarang ni semakin dahsyat jugalah. Okey, apa yang kita nak kena buat? Sekiranya ditahan oleh polis lah, PDRM, dapatkan surat daripada PDRM, surat tahanan, so share dengan kita akan bagi nasihat. Sekiranya ditahan oleh AADK ni pun dapatkan surat daripada AADK, so sekiranya positif data, dia dah melanggar peraturan lah. Okay? Ada bertanya dengan saya tentang voluntary program. Voluntary program tetap dadah. Voluntary program pun tetap dadah. Itu kita kena faham. Mengaku bersalah untuk mengelakkan ni, ditahan lama-lama untuk bayar denda 2,000, tetap salah. Okay? Tetap salah. Okey, kalau dibicarakan di mahkamah, so dapatkan surat pertuduhan, share dengan kita, so untuk kita buat proses tahan kerja. Alright, so kalau dijatuhkan hukuman di mahkamah, dapatkan juga surat perintah pada mahkamah tu untuk kita buat proses gantung kerja. Jadi peranan ketua jabatan ni dahsyat, tuan-tuan dan puan. Ada di kalangan ketua jabatan yang tak aware tentang keberadaan anak buah. Kita dah selamatkan satu orang cikgu dah 5 bulan dalam sel sebab tak ada orang yang menjaminkan dia. Tapi kita terpaksa proses mahkamah lah, kita kena buat lah benda tu. Okay? So jangan terkejut kalau hari ini kita tengok ada cikgu-cikgu kita, mungkin kita kata mungkin dia akan hadir lah. Mungkin akan hadir tapi 5 bulan dia tak hadir. Sebab duduk dalam sel tak ada orang yang nak jamin dia. Okay? Okay, ada lagi? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat yang itu saja. Sekiranya ada masalah nanti kita akan ada sesi kita yang lebih lama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.